Penyataan hak cipta. Klip video ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Menyalin, menerbitkan semula, mengedarkan dan menontonkannya sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya kepada orang awam tanpa kebenaran penerbit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Penyataan penafian. Klip video ini diterbitkan semata-mata bagi tujuan pembelajaran dan latihan. Maklumat yang terkandung dalam video ini disediakan atas dasar seadanya tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, kegunaan atau pematuhan dengan kehendak perundangan semasa. Ia bukan pengganti kepada nasihat profesional. Penerbit, pereka bentuk bahan pengajaran, dan penyampai tidak bertanggungjawab atas sebarang salah faham dan kerosakan yang timbul daripada penggunaan video ini. Termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif. Kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di program Pembelajaran Pengurusan Risiko Proaktif, Amalan Terbaik dan Pematuhan Anjuran Borderless Ventures. Topik utama yang dibincangkan di dalam siri ini ialah pengurusan risiko sepintas lalu. Objektif pembelajaran kursus. Objektif pembelajaran kursus bagi siri ini adalah untuk menghuraikan manusia, hazard dan risiko di dalam kehidupan serta pekerjaan, mengenal pasti garis panduan, piawaian dan kod tata amalan untuk pengurusan risiko, mentafsirkan istilah penting berkaitan pengurusan risiko, menggariskan prinsip am pengurusan risiko, mengenal pasti kaedah pengurusan risiko lazim, dan menyatakan faedah pengurusan risiko. Kandungan pembelajaran kursus. Topik-topik yang dibincangkan di dalam siri ini termasuk pengenalan, garis panduan, piawaian dan kod tata amalan, istilah penting, prinsip am pengurusan risiko, kaedah pengurusan risiko lazim, dan faedah pengurusan risiko. Pengenalan. Hazard wujud atau berpotensi wujud di mana-mana, pada bila-bila masa, dan dalam pelbagai rupa bentuk. Bersamanya terdapat risiko yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian tidak diingini. Kesan dari kejadian tersebut termasuk mudarat kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan persekitaran, atau mana-mana kombinasinya. Walau bagaimanapun, terdapat ramai individu atau kumpulan manusia yang sanggup berhadapan dengan hazard dan risiko. Lazimnya, mereka berbuat demikian kerana disebabkan kurangnya kesedaran dan pengetahuan mengenai keselamatan dan kesihatan. Tidak sedar kewujudan hazard dan risiko. Hazard telah dikenal pasti dan risikonya telah dikawal secara berkesan. Ganjaran yang ditawarkan mengatasi risiko yang dijangkakan, dan didorong oleh keseronokan serta kepuasan semasa menangani hazard dan risiko. Di tempat kerja, tiada majikan yang menggaji pekerja semata-mata untuk mendapat kemalangan. Begitu juga sebaliknya, tiada pekerja datang bekerja semata-mata untuk mendapat kemalangan. Oleh yang demikian, hazard dan risiko di tempat kerja perlu diuruskan dan ditangani dengan sewajarnya. Untuk menguruskan dan menangani hazard dan risiko di tempat kerja, majikan, orang yang bekerja sendiri, dan prinsipal perlu mengadakan dan melaksanakan program pengurusan risiko di tempat kerja. Bagi tujuan tersebut, rujukan perlu dibuat kepada peruntukan perundangan berkaitan, garis panduan, piawaian, dan kod tata amalan yang diterima pakai atau diluluskan oleh pihak berkuasa. Garis panduan, piawaian, dan kod tata amalan. Garis panduan adalah dokumen yang menggariskan cadangan mengenai amalan terbaik atau pendekatan yang disyorkan untuk suatu proses, prosedur, atau aktiviti tertentu. Lazimnya, garis panduan dibangunkan berdasarkan pengetahuan industri, penyelidikan, dan pendapat pakar atau pihak berkuasa berkaitan. Ia bukannya kehendak perundang, maka pematuhan kepadanya adalah secara sukarela. Antara garis panduan pengurusan risiko yang boleh dirujuk ialah Garis Panduan Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko, dan Kawalan Risiko HIRARC Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 dan Garis Panduan Pengurusan Risiko KKP untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana di Negara-negara Anggota ASEAN, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2020. Piawaian pula adalah dokumen yang diadakan untuk menetapkan spesifikasi atau kriteria khusus bagi produk, proses, sistem atau perkhidmatan. Ia dibangunkan oleh badan piawaian atau organisasi yang diiktiraf berdasarkan kepada penyelidikan yang luas, konsensus dan kepakaran. Secara amnya, pematuhan kepada piawaian adalah secara sukarela atau diwajibkan oleh undang-undang, peraturan atau obligasi kontrak. Antara piawaian pengurusan risiko ialah
ISO 45001-2018 Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Keperluan dan Panduan Penggunaan. Dan MSISO 45001-2018 Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Keperluan dan Panduan Penggunaan. Lain-lain piawaian yang berkaitan termasuk ISO 31000-2018 Pengurusan Risiko. Prinsip dan Garis Panduan, MSISO 31000-2018 Pengurusan Risiko. Prinsip dan Garis Panduan, ISO Panduan 73-2009. Perbendaharaan kata, dan MSISO Panduan 73-2010. Perbendaharaan kata. Kod Tata Amalan ialah dokumen yang menggariskan satu set peraturan, piawaian dan garis panduan etikah yang perlu dipatuhi oleh individu atau organisasi dalam profesion, industri atau konteks tertentu. Ia adalah untuk memastikan ahli profesion atau industri berkelakuan secara bertanggungjawab, beretikah dan profesional. Pematuhan adalah secara sukarela, namun ia boleh digunakan dalam prosiding mahkamah. Semasa klip video ini diterbitkan masih belum terdapat sebarang kod tata amalan pengurusan risiko yang telah diterbitkan secara rasmi oleh mana-mana pihak di negara ini. Namun begitu, pada tahun 2020, Bahagian Dasar Antarabangsa dan Pembangunan Penyelidikan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah menerbitkan melalui seranta awam secara atas talian Cadangan Tata Amalan Industri Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Istilah penting. Kesemua garis panduan, piawaian dan cadangan kod tata amalan industri yang dirujuk mentafsirkan. Pengurusan risiko bermakna prosedur keseluruhan yang berkaitan dengan mengenal pasti hazard, menaksir risiko, menetapkan langkah kawalan dan menyemak hasil, tertakluk kepada garis panduan, piawaian atau cadangan kod tata amalan yang dirujuk. Terdapat beberapa takrifan mengenai hazard. Garis Panduan Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko HIRARC, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 mentafsirkan. Hazard bermakna sesuatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi di mana boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana mudarat tersebut. Garis Panduan Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP untuk perusahaan kecil dan sederhana di negara-negara anggota ASEAN dan Cadangan Tata Amalan Industri Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pula mentafsirkan. Hazard bermaksud suatu punca yang berpotensi menyebabkan kecederaan dan permasalahan kesihatan. ISO 45001-2018 dan MSISO 45001-2018 Sistem Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Keperluan dan Panduan Penggunaan juga mentafsirkan. Hazard bermaksud suatu punca yang berpotensi menyebabkan kecederaan dan permasalahan kesihatan. ISO 31000-2018 dan MSISO 31000-2018 Pengurusan Risiko, Prinsip dan Garis Panduan menyatakan huraian lanjut mengenai hazard. Hazard boleh termasuk punca yang berpotensi menyebabkan bahaya atau keadaan berbahaya atau keadaan yang berpotensi untuk pendedahan yang membawa kepada kecederaan dan permasalahan kesihatan. Sebagai rumusan kepada kesemua tafsiran tersebut, hazard adalah suatu punca atau keadaan yang berpotensi mengakibatkan berlakunya suatu kejadian tidak diingini yang berpotensi membawa kesan mudarat kepada keselamatan dan kesihatan. Kerosakan harta, kerosakan persekitaran, atau mana-mana kombinasinya. Secara umumnya, kesemua garis panduan, piawaian, dan cadangan kod tata amalan yang dirujuk mentafsirkan risiko adalah gabungan kemungkinan hazard menyebabkan kejadian tidak diingini berpotensi berlaku, dan kesan keterukan yang disebabkan oleh kejadian tidak diingini tersebut. Kesemua garis panduan, piawaian dan cadangan kod tata amalan yang dirujuk tidak menyatakan tafsiran bahaya. Secara harfiah, bahaya bermaksud suatu keadaan tidak selamat yang berpotensi wujud akibat dari pendedahan kepada hazard. Lazimnya, lebih kerap atau lebih lama terdedah kepada hazard, lebih tinggi risiko dan lebih berbahaya. Secara ringkasnya, bahaya bermaksud pendedahan relatif kepada hazard. Prinsip pengurusan risiko. Prinsip am pengurusan risiko merangkumi budaya kerja selamat, perundingan dan komunikasi, pengenalpastian hazard, penilaian risiko, kawalan risiko, penilaian semula risiko, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan. Kaedah pengurusan risiko. Terdapat pelbagai kaedah atau teknik boleh diguna pakai bagi tujuan pengurusan risiko di tempat kerja.
Antaranya, pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko HIRARC. Analisa mod kesan kegagalan FMEA. Analisa pokok gagal FTA. Analisa keselamatan kerja JSA. Kajian hazard dan kebohoperasian HAZOP. Dan analisa botai. Faedah pengurusan risiko. Pengurusan risiko tempat kerja yang cekap dan berkesan berupaya menjanah pelbagai faedah. Antaranya, peningkatan kesedaran dan kesiapsiagaan risiko, peningkatan penambahbaikan berterusan, peningkatan pematuhan undang-undang, pencegahan kejadian tidak diingini, peningkatan produktiviti, penurunan kos operasi dan peningkatan keuntungan, peningkatan reputasi, serta peningkatan daya saing dan daya mampat. Ringkasan. Peruntukan perundangan kod tata amalan, piawaian dan garis panduan berkaitan pengurusan risiko perlu dirujuk bagi memudahkan pematuhan kepada kewajipan perundangan. Prinsip am berkaitan juga perlu dipatuhi bagi memastikan pengurusan risiko dijalankan dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Dan kaedah yang sesuai perlu dipertimbangkan bagi menentukan kaedah pengurusan risiko yang perlu diguna pakai di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya.